Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Banyak isu yang berlegar di ruangan media sosial kita. Namun malam ini tuan-tuan yang paling hangat ialah kabar angin. Kabar angin tuan-tuan. Kabar angin yang mengatakan, sebelum ni kita dengar apa yang keluar daripada mulut sahabat-sahabat daripada PAS, sahabat-sahabat daripada Bersatu yang mengatakan bahawa selepas pilihan raya ini, kita tengok Haji Hadi mengatakan, begitu juga dengan Sanusi mengatakan bahawa selepas hari raya ini akan berlakunya perubahan drastik di mana kerajaan akan beralih arah kononnya tuan-tuan. Ini apa maklumat yang kita dapat sebelum ini. Hari ini saudara, yang bertiup kencang ialah kabar angin yang mengatakan ada 15 orang ahli parlimen. 15 orang ahli parlimen ni. Tuduhan yang dilemparkan ialah 15 orang ahli parlimen ini ialah ahli parlimen daripada Barisan Nasional, tuan-tuan. Mereka mengatakan bahawa mereka akan melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil serentak dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang dijangka pembubarannya akan berlaku sekitar penghujung bulan 6. Mungkin pilihan raya sama ada penghujung bulan 7 atau awal bulan 8, tuan-tuan. Sejauh mana benda ni betul? Saudara, ada beberapa persoalan yang perlu tuan-tuan faham. Pertama sekali, sekiranya 15 orang ahli parlimen ini dia marah macam mana pun, dia tak puas hati macam mana pun, sebab dengar-dengar kabar kononnya mereka ni tak puas hati dengan Perdana Menteri. Mungkinlah kerana tak dapat tu, tak dapat ni, kita tak tahulah sama ada apa yang diperkatakan ini benar ataupun tidak. Tetapi kalau ikut logik akalnya saudara, disebabkan merekanya semua telah pun menandatangani aku janji, tuan-tuan, maka sekiranya mereka melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen ataupun mereka melompat parti menyertai Bersatu, saudara, secara automatik tuan-tuan, kerusi mereka itu perlu diadakan pilihan raya kecil. Namun saudara, kesemua 15 orang ini tidak akan boleh bertanding dalam pilihan raya kecil tersebut. Jadi saya sendiri secara peribadi saya tak nampak bahawa kabar angin ini betul. Kenapa saya kata saya tak nampak? Kerana kabar angin ini betul kerana sudah pastilah tuan-tuan, sudah pastilah hari ini 15 orang yang diperkatakan kononnya, ini bukan cerita betul, nak melepaskan jawatan ataupun nak membenarkan laluan diberikan sebagai untuk diadakan pilihan raya kecil. Mereka ni akan kekal satu penggal sebagai ahli parlimen sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim membubarkan parlimen untuk pilihan raya umum yang ke-16. Jadi apa gunanya mereka nak mengusungkan meletak jawatan ataupun berpindah parti yang akhirnya menyebabkan kursi mereka hilang. Dan kena tahu, mereka tak boleh bertanding sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Kecuali, tuan-tuan, kecuali kalau mereka ditawarkan habuan yang luar biasa. Tuan-tuan pun tahu, hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin mengelupur, itu kita dah tahu. Haji Hadi mengelupur, kita pun dah tahu. Tetapi orang yang duit banyak, yang memang tak nak masuk mahkamah, tak nak masuk penjara, siapa hari tuan-tuan? Hari ini yang turut mengelupur saudara ialah Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin. Tun-tun ni saudara yang paling mengelupur di kalangan
semua bakal-bakal kluster mahkamah ni, mereka ni lah yang paling panik tak tentu pasal. Jadi tuan-tuan, walaupun pada hakikat dan realitinya, seorang ahli parlimen yang belum hilang akal, dia tidak akan mengambil sesuatu tindakan yang menyebabkan dia hilang kursi tu untuk tempoh 5 tahun. Tetapi tak mustahil tuan-tuan. Ini kita fikir di luar kotak. Sekiranya ganjaran yang diberikan untuk seseorang itu berpindah parti ataupun melepaskan, mengosongkan jawatan ahli parlimennya. Kalaulah ganjaran itu luar biasa banyaknya tuan-tuan, tak mustahil benda ini boleh berlaku. Siapa pun saudara, bila ditawarkan dengan duit ini, sebahagian besar daripada mereka mungkin akan goyang. Jadi saudara, mereka juga perlu ingat, sekiranya mereka mengambil langkah ini tuan-tuan, membiarkan kerajaan persekutuan sekali lagi berada dalam keadaan terumbang-ambing, tidak stabil, yang akhirnya akan merugikan rakyat tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, ianya mestilah atas sogokan pihak tertentu. Dan saya yakin bila ini berlaku, laju je SPRM akan datang untuk menyelamatkan keadaan. Mungkinlah tak ada transaction masuk dalam akaun macam mana, seperti mana yang Bersatu buat sebelum ni. Dia orang ni belajar melalui kesilapan yang lepas, betul tak? Mungkin transaction diberikan dalam bentuk wang tunai. Namun tak apa, kita tengok siapa lebih cekap tuan-tuan. Saya yakin pihak berkuasa pun memantau mereka ni, SPRM pun memantau mereka-mereka ni, termasuklah ahli-ahli parlimen kita, tak kira lah daripada parti mana. Saya tak sebut parti mana tuan-tuan. Saya yakin saudara, saya yakin bahawa ini kali kalau ada orang lagi yang sanggup menerima habuan untuk menukar parti, SPRM akan masuk siasat dengan setulus-tulusnya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi itu mukadimah kita pada malam ni. Saya yakin ramai nak bertanya soalan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan di ruangan komen Facebook page saya, Luqman Nur Adam Official. Dan kita akan mulakan sesi soal jawab kita pada malam ni. Silakan, Kapten. Okay, Tok. Tadi Datuk sebut pada mukadimah malam ni, 15 ahli parlimen BN, Datuk. Akan meletakkan jawatan untuk mengadakan pilihan raya serentak. Tapi based on pegangan ahli parlimen yang BN ada sekarang ni, hanya 6 saja yang terlibat dalam pilihan raya negeri. So tidakkah yang lain-lain tu, ahli parlimen, kebanyakan ahli parlimen Barisan Nasional daripada Perak yang dah buat PRN, Pahang dah buat PRN dan Johor dah buat PRN. So kalau kata 15 yang terlibat dalam PRN negeri, terlibat PRN, yang ada ahli parlimen sekarang ni hanya 6 saja tu. Jadi akan menyusahkan atau membuat dia macam ni. Kita kena faham bahawa nak buat pilihan raya kecil ni tak ada kaitan dengan 6 ni. Sekiranya mereka lompat parti, Susah Agung kalau katalah ahli parlimen daripada BN lompat parti, masuk Bersatu, Susah Agung daripada Barisan Nasional akan menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat, Datuk Seri Johari Abdul, memaklumkan bahawa kursi mereka dikosongkan. Jadi ianya secara automatik akan ada pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari daripada pilihan kecil negeri tu. Pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil. Dan apa tadi? Selepas 60 hari tu. Mana dalam tempoh 60 hari, within 60 days. So dia boleh dibuat secara serentak dengan pilihan raya negeri. Ianya juga boleh dibuat secara berasingan. Sebab akhirnya SPR yang akan tentukan. SPR boleh buat 6 pilihan raya negeri ni, kalau berubah serentak pun SPR boleh decide buat 3 dulu, 3 lagi kemudian. Boleh. Kalau misalnya mereka pun mengambil keputusan untuk letak jawatan
Setelah 6 buah pilihan raya, 6 buah negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri dia, SPR juga boleh decide untuk sekalikan serentak semua 6 buah negeri sekali dengan kalau betul lah 15 ni, sekali dengan 15 pilihan raya kecil, boleh. SPR boleh buat 3 negeri dulu, kemudian pilihan raya kecil, boleh. Tak ada masalah. Dalam tempoh 60 hari itu, kesemua 6 pilihan raya negeri, kalau bubar serentak, dan kesemua 15 parlimen itu, kalau berlaku kekosongan, perlu dibuat dalam tempoh 60 hari. So, ianya up to SPR. Okay? Okey tu. Ya. So kalau based on calculation Datuk, 15 parlimen dikosongkan atas dasar usaha untuk merampas kerajaan, bagi saya ia masih tidak mencukupi. Kalau masih 15, sebab sekarang ni kita ada 82 campur Bahasa Nasional 30. Kalau kerjasama dengan JRS, adakah JRS akan terlibat? Itu soalan saya. Kita tak pasti tentang JRS, kita juga tidak pasti tentang GPS, kita tak pasti dengan kawan-kawan parti komponen yang lain. Namun sekiranya mereka sanggup, sebab saya tidak fikir ada sampai 15 orang ahli parlimen yang hilang akal mahu mengosongkan kursi dia. Saya tak fikir ada sampai 15 orang ahli parlimen yang hilang akal sanggup mengosongkan kursi dia tanpa sebarang habuan. Ini saya punya bacaan lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang sanggup, pasti ganjaran dia sangat lumayan. Pasti ganjaran dia sangat lumayan. Apa tadi soalan dia? Maknanya sekarang ni perbezaan Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional, tertolak 2 tu is 8 pasti kursi. Ganjaran dia sangat lumayan. Dan yang kedua, pasti kalau 15 orang itu beralih arah, maknanya bertanding balik daripada, contohnya kalau dia ahli parlimen BN dulu, bertanding balik, kursi itu boleh dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pasti mengikut calculation mereka hanya perlu 15 untuk cukupkan 112 contohnya. Tapi biasanya dia akan calculate supaya boleh dapat lebih. Sebab takkan semua 15 boleh menang. Kan? Takkan dia orang sanggup spend beratus juta, at the end of the day dia still tak boleh bentuk kerajaan. Maka sia-sialah. Jadi atas faktor itu, ada kemungkinan sudah ada perundingan dengan pihak-pihak tertentu. Siapa pihak itu kita tak pasti. Tetapi kita pun bukan bodoh untuk tidak memahami situasi tersebut. Kalau mereka boleh sanggup yakinkan 15 orang itu, boleh sanggup sogut 15 orang untuk melepaskan jawatan, membuat satu keputusan yang sangat besar. 15 orang ni mungkin selepas ini akan dicop sebagai pengkhianat, sebagai orang yang disogok. Kalau mereka boleh sanggup buat keputusan besar ni, mestilah untuk menukar kerajaan. Dan kenapa hanya 15? Maknanya ada juga kemungkinan. Kita tak boleh nak syak kawan-kawan kita ni. Kita kena husnuzon, bersangka baik. Tetapi kita kena bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan. Kerana kita tahu musuh kita hari ini very desperate. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, they are all very desperate. Macam-macam mereka sanggup buat. Tapi kita tak boleh terlalu selesa. Kita kena sentiasa berhati-hati. Okey? Begitu. Ya. Begitu. Sama juga macam Datuk cakap, dalam keadaan terdesak ni, langkah yang dibuat tu sangat berisiko. Satu,
terpaksa mengeluarkan kos kalau ada kos yang dibagi. Saya yakin kos bukan masalah. Maksudnya bagi mereka. Kos itu kalau nak membantu rakyat, bantu orang banjir, itu kos tu masalah. Tapi kalau nak dapatkan kuasa politik, saya rasa kos itu bukan masalah untuk puak-puak ni. Kita tengoklah macam mana mereka merasuah pengundi-pengundi dalam pilihan raya lepas. Dia apa yang saya cuba sampaikan adalah satu gamble yang besar. Macam jadi sekiranya 15 tu meletakkan jawatan, adakah boleh menang 15? Ya, menang separuh atau kalah balik semua? Yang pasti 15 orang itu tidak akan menang sebab tak boleh bertanding. So untuk apa dia letak jawatan? Itu sebab saya sangat meragui, kecuali mungkin ada satu orang yang saya rasa jadi ahli parlimen pun dah tak guna. Fikirlah sendiri siapa yang saya masukkan. Dan nampak macam masa depan kelam. Kan? Tetapi yang lain-lain semua rata-ratanya ada future dalam UMNO. Ada future dalam UMNO. Buat apa nak buat keputusan bodoh? So saya tak nampak benda tu disebabkan mereka ni tak puas hati ke dengan Datuk Seri Anwar ke tak puas hati dengan Datuk Seri Zahid. Mereka sampai nak buat keputusan sebegitu rupa. Kecuali kalau sogokan itu luar biasa besarnya. Kita tak cakap ahli-ahli parlimen ini disogok. Tetapi kalau kita guna common sense, kita menggunakan akal fikiran kita yang waras. Nak buat apa? Buat sesuatu yang boleh menyebabkan mereka hilang pendapatan, gaji mereka, allowance mereka untuk tempoh lagi 4,5 tahun. Sedangkan mereka boleh duduk diam, makan gaji buta pun tak apa. Kecuali kalau dia boleh cash out, dia boleh dapat lebih daripada apa yang dia boleh dapat kalau dia tunggu lagi 4 tahun setengah. Itu maksud saya. Okey? Okey tu? Ya. Mengulas kenyataan daripada veteran DAP tu di Siang, mengeluarkan dia punya kenyataan lah. UMNO adalah penentu sama ada Anwar kekal sebagai Perdana Menteri atau tidak. So dia ada bagilah persentage. Contohnya 70%, 90% kemungkinan Anwar bertahan sebagai Perdana Menteri dalam sampai habis penggal, 80% dalam 3 tahun, 70% 5 tahun. Contohlah 90%. Tentulah dia ada bagi dia punya persentage tu. Maksudnya UMNO ni sama ada UMNO ni boleh membawa dasar atau memperbaiki polisi, boleh membantu tak PMX? Dia sebenarnya jatuh bangun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bergantung kepada semua pihak. Sudah pasti UMNO sebagai parti yang nombor 2 terbesar di dalam kerajaan perpaduan ini juga memainkan peranan yang sangat signifikan. Kalau misalnya UMNO tarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Anwar masih kekal. Tetapi jangan lupa, bila kita UMNO memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar pada ketika itu ngam-ngam 112. Dengan bantuan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, masuklah Datuk Seri Najib juga, kita dapat meyakinkan kawan-kawan kita seperti GPS untuk bersama dengan kapal besar ni. Jadi sebenarnya semua orang penting. Semua orang penting. Bukan hanya UMNO kena ikut rentak PM10 ni. Semua parti politik kena ikut rentak PM10. Dan dalam masa yang sama, PM10 juga kena jaga kepentingan semua parti-parti politik ni. Itu sebab saya beritahu, membentuk kerajaan secara pakatan musuh-musuh politik ni adalah satu perkara yang sangat sukar. Dulu lagi saya dah cakap. Itu sebab saya tak setuju bila kita nak kerjasama dengan bersatu. Akhirnya kita tengok apa jadi pada kita bila kita kerjasama dengan bersatu. Namun kita tak pernah ada sejarah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang. Saya yakin
Beliau pun belajar melalui kesilapan Mahathir, belajar melalui kesilapan Muhyiddin, kan? Beliau akan cuba elak daripada melakukan kesilapan yang sama. Kalau dulu Muhyiddin tidak menghormati UMNO, Muhyiddin tikam UMNO, Muhyiddin bully UMNO, Muhyiddin nak penjarakan pemimpin UMNO. Saya yakin Datuk Seri Anwar tahu kalau dia mengulangi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin, apa yang dilakukan oleh Mahathir, ya akhirnya yang akan rugi dia juga. Yang akan rugi parti dia juga. Dan setakat ni alhamdulillah saya tengok pemimpin-pemimpin di dalam BN baik, dalam PH baik, mereka cuba jaga perasaan satu sama lain. Sejauh mana ianya boleh bertahan, ianya terserah kepada masing-masing. Saya yakin PH ada pengalaman hilang jawatan selepas 22 bulan memerintah. Mereka pun takkan nak kehilangan kuasa selepas 22 bulan memerintah kali ni. Atau lebih pendek daripada tu. Sama juga dengan Barisan Nasional. Mereka juga ada pengalaman menjadi pembangkang. Cukup lama. Tetapi kita juga pernah ada pengalaman duduk di dalam kerajaan, tapi kita ditindas. Akhirnya kita tarik sokongan daripada kerajaan Muhyiddin. So, kita ada pengalaman jadi pembangkang juga. Maknanya, we can survive even though we are opposition. Dan prestasi terbaik kita ialah bila kita menjadi pembangkang. Kita menang 7 pilihan raya dengan cukup baik, dan kita dapat solid sokongan khususnya orang Melayu pada ketika itu. Jadi saya nampak bukan hanya UMNO saja. Semua orang kena saling menghormati satu sama lain, kena belajar untuk assimilate ataupun belajar untuk asimilisasi. Lebih kurang lah tu. Belajar untuk blend dengan semua pihak dan memahami semua pihak, insyaAllah. Okey? Okey tu. Kenyataan double standard U-turn dalam masa 24 jam Hassan Karim, MP Pasir Gudang tu. Sekejap kata kerajaan tak retak, sekejap retak tu. Mohon komen sikit. Dalam kes saya isu rasa pengamanan. Manusia macam Ramasamy Hassan Karim ni dalam UMNO pun ada, dalam UMNO pun ada, jadi kita jangan ambil hati sangatlah apa Hassan Karim cakap, sekejap dia kata kalau bebaskan Najib tak memberikan kesan kepada kerajaan perpaduan, betul tak? Bagi saya betul lah. Macam mana kita lihat pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim? 5 hari selepas Tun Dr. Mahathir angkat sumpah, dia bebas. Ada tak kesan negatif terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak ada. Jadi kenapa pula bila bebaskan Datuk Seri Najib ada kesan negatif? Betul tak? Jadi statement dia yang mula-mula tu okey lah. Betul tak? Cuma statement dia yang kedua, dia buat U-turn, dia kata kalau bebaskan Najib, ianya akan memberikan impak besar pula pada Pakatan Harapan. Saya nak beritahu dengan Pakatan Harapan, dengan budaya perkauman yang diamalkan oleh Perikatan Nasional, PH should never be worried about losing non-Malays vote. Ini dia orang kena faham. Kena cerdik lah sikit Hassan Karim ni. Apa dia nak takut? Adakah kerana bebaskan Datuk Seri Najib, masyarakat bukan Melayu akan lari daripada menyokong Pakatan Harapan dan mengundi Tuan Guru Haji Hadi? Mengundi bersatu. Fikir sebelum mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Fikir. That will never happen. But what will you gain? Suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa Datuk Seri Najib ada sokongan di kalangan orang Melayu yang sangat kuat. Kalaupun setengah-setengah orang tidak mahu mengakui bahawa ramai orang India dan orang Cina
menyedari bahawa Datuk Seri Najib ketika menjadi Perdana Menteri tidak pernah menunjukkan sikap perkauman dia, sentiasa menunjukkan sikap dia yang boleh bertolak ansur dengan semua kaum, tidak menunjukkan terlalu kemelayuan macam setengah-setengah orang. Ramai juga yang non-Malays selesa dengan Datuk Seri Najib. But put that aside, orang Melayu ramai. Saya tak kata semua orang Melayu boleh terima Datuk Seri Najib, tetapi ramai orang Melayu ni tak lupa jasa Datuk Seri Najib. Dan orang Melayu, saya tak fikir boleh terima penganiayaan yang dibuat ke atas Datuk Seri Najib yang berpunca daripada pendakwaan terpilih yang dilakukan oleh Mahathir, yang dilakukan oleh Muhyiddin. Jadi kita jangan double standard. Kalau misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan, tak ada pun orang bising. Betul tak? Kenapa Datuk Seri Najib nak dibebaskan melalui proses pengampunan? Orang nak bising sebab ianya kuasa yang di-Pertuan Agong. Ianya hak yang di-Pertuan Agong. Yang bersih, yang ambiga, yang 2-3 orang ni nak bising sangat pasal apa? Kalau saya lah, saya rasa malu dengan dia orang ni tau. Because it shows that they do not have any principle. Dia orang ni tidak ada prinsip. Dia orang ni tidak ada integriti. Bila Tuan Dr. Mahathir melantik Ketua Hakim Negara, tanpa melalui JAC, dia orang senyap. Tanpa cadangan daripada Judicial Appointment Commission, dia orang senyap. Dia orang tak cakap apa. Bila peguam kepada Lim Guan Eng dilantik menjadi peguam negara, mereka tak cakap apa-apa. Mereka tak bantah. Bila Latifah Koyah, ahli jawatan kuasa PKR Pusat, dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, mereka tak kata apa. Mereka diam. Betul tak? Hari ni macam-macam orang bersih lah apalah, membuat kenyataan menyela NGO yang minta supaya Hakim Nazlan disiasat. Kalau dah kertas siasatan tu bocor, kalau dah bukti-bukti penglibatan Hakim Nazlan tu overwhelming, kau nak tutup mulut orang macam mana? Macam mana you nak supaya rakyat Malaysia ni tiba-tiba jatuh bodoh serentak? No way. We are not stupid. We can use our bloody brain. Kita boleh nilai. Kalau orang tu terang-terang ada penglibatan dalam kes SRC International, terang-terang dalam minit mesyuarat yang bocor itu, ada nama dia terlibat dalam mesyuarat untuk mencadangkan penubuhan SRC. Dan Maybank pula dibayar 800,000 untuk pengurusan SRC. Tiba-tiba orang ni yang digunakan oleh Mahathir untuk menggantikan Hakim Sufian Razak selepas 3 orang hakim menolak permintaan pihak tertentu untuk menggantikan Hakim Sufian Razak. Last kali Hakim Nazlan yang terima, lepas dia mengadili kes Datuk Seri Najib, dia naik pangkat menjadi Hakim Mahkamah Rayuan. You rasa rakyat Malaysia ni semua bodoh? We are not stupid. Kita boleh fikir. Kita boleh fikir. Ini bukan soal nak merosakkan institusi kehakiman, imej institusi kehakiman. Tidak. Tetapi kalau misalnya mereka-mereka yang terlibat dalam konspirasi nak menganiaya Datuk Seri Najib ni cerdik, Kapten, kalau mereka ni cerdik, apa yang mereka patut buat? Datuk Najib minta Queen Council. Kau bagi je lah Queen Council tu. Why in the hell you tak nak bagi Queen Council tu?
Sedangkan Tommy Thomas boleh ambil King Counsel. Kenapa Datuk Najib nak Queen Counsel mewakili dia? You tak nak bagi. Alasan bodoh yang diberikan, dia tak faham bahasa Melayu. Ini ayat daripada Presiden Majlis Peguam. Dia tak faham bahasa Melayu. So what? Semenjak bila mahkamah kat Malaysia ni tak boleh cakap bahasa Inggeris? Semenjak bila? Tommy Thomas boleh cakap bahasa Melayu ke? Dia peguam negara. Dia boleh handle kes dia dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Why can't the Queen Counsel defend Datuk Seri Najib in English? There's nothing wrong. Minta ya dengan izin Yang Arif. Itu ya. Kemudian kamu suruh dia ambil peguam tempatan. Dia ikut cakap cadangan daripada Bar Council. Ambil Tuan Zaid, diketuai oleh Datuk Hisham Teh Pote. Dia minta nak baca 30,000 muka surat dokumen. Tommy Thomas pun cakap dokumen-dokumen 1MDB ni, SRC apa semua ni bertroli. Dia kena engage orang luar, pakar pada luar. Itu Najib minta peguam baru ni ambil alih. Bagilah masa. Dia minta 3 bulan. Kalau kamu tak nak bagi 3 bulan pun, bagilah 2 bulan. Kalau dia bagi peluang untuk Hisham Tepotek ni baca dokumen dan mewakili Datuk Seri Najib, ada tak isu justice is being rushed? Ada tak isu yang Datuk Najib tidak diberikan peluang untuk dibela oleh peguam? Lebih buruk bila Hisham Tepotek minta 3 bulan tak dapat. Dia nak tarik diri daripada mewakili. Yalah, takkan dia nak jadi peguam Datuk Najib dalam keadaan dia tak boleh baca dokumen, tak boleh buat persediaan untuk membela Datuk Najib. Maka dia nak tarik diri. Dalam undang-undang terbatuk, hakim tak boleh larang seorang peguam daripada menarik diri. Tapi ketua hakim negara ialah ketua hakim negara. Tengku Maimun is someone, kalau ikut aku punya kajian terhadap Tengku Maimun, someone very sharp. Dalam court case, dia boleh bagi spesifik. You buka muka surat sekian, ada dalam tu. Begitu teliti. Don't tell me Tengku Maimun tak tahu bahawa hakim tak boleh halang peguam daripada tarik diri. Kenapa nak create kontroversi ni? Dan semenjak bila Tengku Maimun datang mahkamah perlu di-escort oleh suami dia, dan suami dia ambil gambar, lepas tu hantar report pada seseorang. Untuk apa kontroversi ni? Kalau benda-benda ni semua tidak berlaku, orang akan nampak Datuk Seri Najib kalah kerana dia kalah. Dia gagal membuktikan dia tidak bersalah. Tetapi bila you rush this matter, seolah-olah macam nak cepat sangat penjarakan Datuk Seri Najib. Kebetulan pula sebulan lepas tu terus pilihan raya. Selepas Datuk Najib dah masuk penjara, terus pilihan raya. Salah tak kalau rakyat ada persepsi bahawa Datuk Seri Najib berhadapan dengan pendakwaan yang bermotifkan politik dan ada konspirasi di belakangnya? Salah tak rakyat ada persepsi? I'm not saying that diorang ni berkonspirasi, tidak. Tetapi itulah persepsi yang wujud. Kalau cerdik handle this thing dengan penuh keadilan, orang takkan boleh cakap apa pun. Tapi bila Datuk Najib seolah-olah dilihat tidak diberikan keadilan, you are creating a hero tau. Datuk Najib buta-buta jadi hero. Orang biasa masuk penjara ni, orang pandang hina. Datuk Najib masuk penjara ni, dia punya Facebook page pun meningkat 400,000. Tahu?
follower dia makin ramai. Jadi jangan salahkan. Itu sebabnya bagi saya kerajaan hari ini perlu ada time frame. Okey, kita nak elak daripada tukar ketua hakim negara, membetulkan sistem pelantikan kehakiman. Kita nak elak daripada tukar peguam negara. Okey, kita faham. Sebab kita nak berhadapan dengan 6 pilihan raya. But there must be a time limit. Sehingga bila? Sehingga bila you nak biarkan benda ni berlaku? There must be a time limit. Let's say sebulan selepas pilihan raya negeri. Perlu dibuat pembetulan ini. Kerana selagi pembetulan tak dibuat, segala keputusan yang dibuat oleh Tengku Mahmud yang mana sudah terdedah oleh pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas, Justice in Wilderness, mengesahkan bahawa pelantikan Tengku Mahmud tidak melalui JEK, tidak melalui prosedur undang-undang yang betul. Unconstitutional. Hanya dengan cadangan Tommy Thomas. Jadi mana boleh kita biarkan benda ni berterusan. Kita kena betulkan keadaan ini. Okey, ada lagi? Okey tu. Hassan Karim juga tadi tu, dia turut mengulas permohonan Peguam Presiden UMNO untuk menggugurkan 47 kes kepada Peguam Negara. Menghantar representasi untuk menggugurkan kes beliau. Saya nak tanya dengan Hassan Karim. Bila Pakatan Harapan memerintah, mereka tukar ketua hakim, peguam negara. Mereka tukar peguam negara. Apa yang berlaku? Kes Lim Guan Eng, ada 60 saksi pihak pendakwaan. 25 sudah dipanggil. 35 belum dipanggil. Ketua hakim, dia dah tukar juga. Ganti dengan Tan Sri Richard Malanjut yang mesra di AP. Mereka ambil pula peguam Lim Guan Eng jadi peguam negara. Kenapa Hassan Karim tak mengeluarkan sebarang kenyataan bila kes Lim Guan Eng digugurkan? Macam mana kes Lim Guan Eng digugurkan? Sebab ada representasi. Sama juga kes yang melibatkan Rafizi Ramli. Rafizi Ramli juga didakwa. Okey, jangan lupa. Tetapi selepas mereka memerintah, mereka telah buat representasi Rafizi diterima, kes Rafizi digugurkan. Apa alasan mereka gugurkan? Pendakwaan terpilih. Adakah Datuk Seri Najib tidak berhadapan dengan pendakwaan terpilih oleh Tun Dr. Mahathir? I'm not saying that Datuk Seri Anwar terlibat, tidak. Tetapi Tun Mahathir jelas terlibat. Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri, jelas terlibat. Jadi jangan double standard. Bila ianya melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang baik dengan kamu boleh terima pengguguran kes ini atas dasar ianya dilakukan dengan bermotifkan politik, pendakwaan terpilih dan pendakwaan yang berniat jahat. Hari ini saya nak beritahu, yang kata pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Zahid ini pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat, pendakwaan yang bermotifkan politik, ada campur tangan pihak eksekutif. Bukan kita yang cakap ni. Ini peguam negara yang kamu sendiri lantik cakap. Then, what are the difference? Be fair. Be fair. Kalau nak duduk satu bantal untuk jangka masa yang lama, kita kahwin, kita dah kahwin ni. Kalau nak tidur satu bantal, nak keluarga tu aman, damai, bahagia, kita kena belajar menerima kelemahan pasangan kita. Takkan kita apa kita tak cakap terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim?
macam-macam kita cakap. Tetapi kita belajar menerima kelemahan sahabat baru kita hari ini. Kita telan dia. Orang tak cakap apa yang kita cakap tu dulu lain, sekarang ni. Orang cakap. If you are talking about your principle, adakah kita tidak ada principle? Kena faham ni, bila kita dah kahwin ni, buruk macam mana pasangan kita, kita kena terima. Dan bila orang attack pasangan kita, we are there to defend our partners. So you guys pun kena belajar lah. Sampai bila tak nak belajar? Kalau nak lama dengan kita, betul tak? Kena belajar. Barulah kita boleh kekal lama. Kalau masih lagi pok-pet, Datuk Najib macam ni, kalau you buka macam ni, apa jadi kalau besok lusa orang-orang UMNO ni hilang kesabaran ni? Setakat ni orang UMNO ni alhamdulillah banyak betul bersabar. Apa jadi? Suasana akan jadi tidak kondusif. Bila suasana jadi tidak kondusif, kita lihat peringkat awal Muhyiddin cukup baik dengan Datuk Najib, cukup baik dengan Datuk Zahid. Last kali apa jadi? Siapa yang rugi? Akhirnya kerana sifat tamak, Muhyiddin tidak boleh bertolak ansur, dia pun tak bersih, perasan bersih, seolah-olah macam dia je seorang yang paling bersih, mata-mata kerana dia boleh baca doa. Dia ingat semua orang UMNO ni kotor. Akhir sekali apa jadi pada dia? Bukan setakat hilang kuasa, akhirnya dia jadi kluster mahkamah. Dan hari ni satu dunia tahu, dia bukan sahaja penerima rasuah, dia juga pemberi rasuah yang paling besar dalam sejarah. Memberi rasuah skala besar. Itu sebab kita di dalam berpakat, kita kena bertolak ansur. Kalaupun tak suka dengan Datuk Najib ni, simpan dalam hati lah. Itu nasihat saya pada kawan-kawan. Macam Hassan Karim, macam Rama Sami. Kalau tak suka macam mana pun, simpan dalam hati. Orang UMNO pun ramai juga tak suka dengan setengah-setengah pemimpin dalam Pakatan Harapan. Tetapi dia faham kita hari ini sudah satu angkatan, sudah satu pasukan. Buang tepi segala perbezaan, fokus untuk highlight titik persamaan. Bukan highlight kelemahan kawan baru kita. Kalau nak stay lama lah. Kena faham, we got nothing to lose. Macam aku lagi lah, I got nothing to lose. I have lost everything. Tapi setengah-setengah yang baru jadi menteri, setengah-setengah yang ada jawatan, jangan cepat sangat hilang jawatan tu lah nasihat aku. Nasihat saya, elakkan timbulkan kontroversi. Sekarang ni Perikatan Nasional ni menangguk di air yang keruh. Jangan sampai kita ni bagi peluru kepada mereka. Elakkan benda ni. Okey? Betul. Ya. Tok, mohon komen sikit Tok. Tindakan Facebook dah kena kacau lah. Tinggal 55 je. Tok. Mohon komen sikit Tok, tindakan seorang ahli parlimen bersut merasmikan mesin ATM di stesen minyak tu. Kalau orang PAS ni, dia rasmikan ATM ke, dia rasmikan traffic light ke, kalau reban ayam tu boleh dirasmikan, mereka akan rasmikan. Jadi kita jangan pelik lah. Ini satu benda yang bagi saya is a new norms. Orang yang tak kenal lagi orang PAS ni patut dah boleh belajar lah. Itu sebab hari ni di Kelantan tu, daripada air teh ais, sekarang dah jadi kopi kau tau. Ada setengah-setengah tempat air yang keluar daripada pipe ni, air kopi.
hitam, bukan lagi kuning. Tapi still, dia orang boleh menang pilihan raya. So, tak ada apa yang kita boleh cakap. Begitu. Okey? Bermula kenyataan Tuan Ibrahim. Jangan kacau kita di Facebook. Betul. Ya. Bersatu bukanlah liability kepada PN. Apa pandangan tu? It's okay. Kalau Tuan Ibrahim merasakan bahawa bersatu bukan liability kepada PN, maka kita anggaplah bersatu tu aset kepada PN. Saya setuju dengan pandangan Tuan Ibrahim Tuan Mat. Memang bersatu aset kepada PN. Kerana kalau mereka tak merompak sepanjang tempoh darurat tu, mereka pun tak ada duit untuk bagi pada PAS, untuk PAS rasuah pengundi-pengundi di Marang, di Kuala Terengganu, di Kemaman, satu negara. Dia orang buat kerja, wallahi saya undi PAS ni. Jadi bagi saya memang betul aset. Sebab dengan aset tu lah mereka boleh membeli undi. Tapi kena ingatlah, orang dah tak duduk dalam kerajaan sekarang. Dulu mungkin dia boleh berani buat majlis angkat sumpah sebelum pilihan raya. Selepas ini sudah ada mata-mata yang memandang. Beringatlah. Okey? Begitu. Ya. Last satu. Pengurusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid telah membuat perbincangan dengan Datuk Seri Mahfuz. Okey. So dia membalas kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi yang yakin Kedah boleh PN boleh menang 33 kursi dengan membalas Pakatan Kajian Perpaduan bukan batang pisang. Siapa yang jawab tu? Datuk Mahathir Khalid. Maknanya daripada 36 kursi, PN target 33. Saya harap negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri Mahathir Khalid sebagai Ketua Perhubungan UMNO yang baru akan buat yang terbaik dalam memastikan kita boleh berikan saingan. Di Kedah sekarang ni kita ada, kalau tak silap saya, kita ada 2 daripada BN, kita ada 7 daripada PH, so kita ada 9. Kedah, kalau tak silap saya, untuk dapat minimum 19. Dia 36 semua. Dia 36. So kalau kita boleh dengan gabungan baru antara PH dengan BN ini, kita boleh menang lagi 10 kursi, Masuk jalur nanti tu. InsyaAllah kita boleh membentuk kerajaan negeri di negeri Kedah. Tapi sudah pastilah seperti mana saya cakap, kita kena tengok apa berlaku juga pada kes Datuk Seri Najib ni, kerana itu juga memainkan peranan. Okey? Tak ada Okey, saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang mengikuti live kita pada malam ni. Minta tolong share live kita ni seberapa ramai yang mungkin. Siapa yang sukar untuk share, yang takut nak share ke apa ke, boleh add nombor telefon saya 0138387038. Save nombor saya tu dan add nombor saya di dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Jadi bila saya ada di dalam grup WhatsApp tuan-tuan, setiap hari saya akan blast maklumat-maklumat. Dan saya minta juga rakan-rakan untuk pergi ke Facebook saya, Lokman Nur Adam Official. Kita ada barcode, artinya QR code untuk tuan-tuan menyertai grup penerangan UMNO Malaysia. Minta tolong join community tu. Grup tu anda tak boleh nampak siapa ada dalam grup tu. Grup tu anda tak boleh post apa-apa, tetapi setiap maklumat kita akan post kepada anda, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.